Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fikri bin Imran, nombor matrik 050107, bersama ahli kumpulan saya, Muhammad Riyauddin bin Rosli, Harun Asnan bin Mukhtar dan juga Muhammad Azim Muhaimin bin Muhammad Rafi. Kami dari Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Usuluddin semester 8. Pertama sekali, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah kami, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi selaku pensyarah bagi kursus kajian ajaran sesat USI 42302. InsyaAllah kami akan membentangkan berkaitan tajuk ajaran sesat, yakni ajaran Hasan anak rimau. InsyaAllah sebagai pengenalan, saya akan lampirkan apa yang akan kami bentangkan dalam pembentangan ini. Yang pertama, definisi ajaran sesat. Kemudian, nama dan sejarah ajaran Hasan anak rimau. Seterusnya, fatwa terhadap ajaran Hasan anak rimau. Kemudian, diteruskan lagi dengan ciri-ciri kesesatan ajaran Hasan anak rimau. Dan akhir sekali, kesimpulan. Okey. Definisi ajaran sesat menurut Kamus Dewan 2007, ajaran sesat ialah ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam. Manakala menurut panel bahagian perancangan dan penyelidikan JAKIM, ajaran sesat merupakan ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, menurut Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, beliau mengatakan bahawa ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan itu berdasarkan pada ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya, ajaran dan amalan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan pula dengan mazhab yang mu'tabar, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, berdasarkan pada beberapa definisi yang dikemukakan, maka ajaran sesat boleh didefinisikan sebagai sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam atau bukan Islam dengan dakwaan bahawa ajaran tersebut adalah berlandaskan ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya ajaran tersebut bertentangan dengan sumber utama Islam, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, serta bercanggah dengan pegangan atau pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun, nombor matrik 049588. Okay, saya akan menyambung kata pembentangan nama dan juga sejarah ajaran Hasan anak rimau. Nama sebenar Hasan ialah Hasan bin Yaqub. Gelaran lain untuk beliau ialah Tuk Yah Hasan, Pak Teh Hasan dan Pak Cu Hasan, tetapi yang paling popular ialah Hasan anak rimau. Dilahirkan di Kampung Benang Pauh, Ketok, Pasir Mas, Kelantan pada tahun 1914. Disebarkan di Kampung Bukit Ganding, Bukit Emas, Tanah Merah, Kelantan. Menetap di Batu 13, Kampung Tenang, Jalan Kerawak, Hulu Besut, Terengganu dan meninggal dunia di sana. Hasan tidak pernah mendalami ilmu agama dan jauh sekali untuk bergelar alim. Dan tidak pernah belajar di pondok maupun sekolah agama. Ajaran Hasan banyak bercampur dengan ajaran animisme, batiniyah, maksud Nabi Muhammad dan wahdatul wujud. Tarekat Zikrullah Hasan telah menyeleweng dari ajaran Islam dan menggunakan Al-Quran dan Hadis untuk menyokong ajarannya. Pengganti beliau iaitu menantu
apa ini bapa mertua beliau iaitu Ayah Pen. Ayah Pen. Selain itu, anaknya yang bernama Yusuf terkenal dalam kalangan pengikutnya Nabi Yusuf dan juga isterinya yang dipanggil sebagai Moksu. Yang dua orang penyambung guru lain sebagai penyambung ajaran ini ialah Muhammad bin Ya dan Kamariah binti Ali. Sejarah ajaran Hasan Anak Rimau. Hasan Anak Rimau dulunya seorang guru silat. Maka ramailah anak muridnya mereka dan di antara ada di Balok Kuantan. Banyak keistimewaan beliau, maklumlah beliau seorang guru silat. Apabila usaha meningkat tergerak untuk mengabdikan diri pada Allah dan beliau terus meninggalkan alam persilatan. Kerja hariannya ialah menjual anak limau di pekan daerah beliau tinggal. Lama kelamaan orang kampung menggelar beliau Hasan Anak Rimau. Dalam masa itu, anak murid beliau semakin ramai. Asas utama ajarannya ialah berzikir dan berusaha mengingati Allah. Zikir yang beliau bawa nampak zikir kuat. Apabila meninggalnya Hasan Anak Rimau ini, ajaran ini berpecah menjadi 3 kumpulan. Kumpulan anak beliau, iaitu Yusuf. Yang kedua, kumpulan bapa mertua beliau, kumpulan Ayah Pen dan kumpulan Moksu. Kumpulan yang dibawa oleh anak beliau ada di Kelantan. Kumpulannya tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu, masih mengamalkan zikir dan berzlah. Kumpulan Moksu baik sikit dari Ayah Pen. Pengikut Moksu tak ada yang sembahyang dan pernah seorang pengikutnya yang sembahyang ditegur dengan katanya, selagi kita sembahyang, selagi itulah kita tidak mengenal Allah. Maksud ini pada pengikut mereka diumpama Aisyah isteri Rasulullah. Dia tak boleh kahwin sebab itu sehingga sekarang dia tak kahwin lagi. Ajaran ini dikesan pada tahun 1970-an di beberapa buah negeri. Yang pertamanya Kelantan di Bukit Mas, Tanah Merah, Gong Datuk, Pasir Putih, Jalan Ru, Pasir Putih, Kampung Beah, Redang, Bacok. Yang keduanya Terengganu, Pasir Panjang, Mercang, Kampung Langat, Pulau Rusa, Feldau Kerangau, Kemamang, Marang, Kampung Tokkah, Dungun. Yang ketiga di Perak, Taman Kapajaya, Malim Nawar, Taman Lela, Kemutai Taiping, Perak. Lepas tu Kongsi Baru, Setiawang, Perak. Yang keempat di negeri Pahang, Endau Romping. Jumlah pengikut keseluruhan dianggarkan mencapai 2,000 orang. Antara murid kanan ajaran ini ialah Haji Ya bin Haji Ali Bacok, Nik Halim Gong Datuk Pasir Putih, Yusuf bin Awang Kampung Tokkah Dungun, Sulaiman bin Takrib Malim Nawar Perak. Okay, sekian dulu daripada saya. Saya serahkan kepada kawan-kawan saya. Kita terus kepada pembentangkan kita yang seterusnya berkenaan ciri-ciri kesesatan ajaran Hasan Anak Rimau. Nama saya Muhammad Azim Mahmin bin Muhammad Arafi, nombor metrik 050343. Berdasarkan slide ini terdapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kurang 9 ciri-ciri kesesatan ajaran Hasan Anak Rimau. Yang pertamanya, guru sentiasa berada di samping makhluk, yang membawa maksud bahawasanya Hasan Anak Rimau ni mendakwa bahawasanya dirinya itu sentiasa bersama dengan makhluk seperti murid-muridnya ataupun orang-orang lain. Maksudnya dia menganggap dirinya ni ada di mana-mana. Yang keduanya, anak kunci syurga adalah guru. Dia menyatakan bahawasanya beliau ataupun kita panggil Hasan Anak Rimau ni merupakan kunci kepada syurga ataupun dia layak untuk menentukan seseorang itu sama ada masuk syurga ataupun neraka. Yang ketiganya, manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Hasan Anak Rimau ni menyatakan bahawasanya beliau merupakan seorang Tuhan dan juga Tuhan ini juga boleh menyerupai sebagai manusia. Ini jelas memang semua ciri-ciri kesesatan ajaran Hasan Anak Rimau ni jelas sesat. Yang keempat adalah tak wajib percaya kepada Nabi. Ajaran Hasan Anak Rimau ni menyatakan bahawasanya tidak wajib percaya kepada Nabi, hanya wajib percaya kepada dirinya ataupun dirinya lah Hasan Anak Rimau ni ataupun Tok Guru Hasan Anak Rimau ni, guru Hasan Anak Rimau ni iaitu Ayah P. Tapi tak percaya kepada Nabi. Ini
kesesatan yang nyata. Seterusnya yang kelima, mendakwa dirinya Tuhan. Seperti yang sebelum ni, poin yang sebelum ni, manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Dan Hasan Ar-Rimau ini menyatakan dirinya tu adalah Tuhan. Berat ni. Sama tahap dengan Fir'aun ni. Yang seterusnya, boleh lantik pengikutnya menjadi wali ataupun menentukan darjat seseorang. Hasan Ar-Rimau ni menganggap dirinya ni boleh menentukan seseorang itu wali ataupun tidak, ataupun menentukan darjat seseorang itu sama ada darjatnya tinggi ataupun darjat yang paling rendah. Berat ni Hasan Ar-Rimau ni, dia boleh menentukan darjat seseorang. Yang seterusnya, sebelum solat ingat guru dahulu daripada ingat Allah. Ini antara salah satu kesesatannya. Maksudnya sebelum solat tu kena ingat dia dulu sebelum ingat Allah. Maksudnya kalau kita nak takbir tu, kita kena bayangkan Hasan Ar-Rimau tu ada dalam hati kita, ada di depan kita untuk melekapkan solat kita. Ini memang jelaslah kesesatan dia tu. Seterusnya, mendakwa rohnya berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan akan menjadi Imam Mahdi. Yang mendakwa bahasanya roh, setiap orang ni akan ada roh. Dan dia mendakwa bahasanya dirinya ni, roh dia ni bercampur aduk dengan roh Nabi Muhammad. Ini pun sesat. Dan juga dia mendakwa bahasanya dia tu adalah Imam Mahdi akan muncul. Sangat sesat lah Imam Mahdi. Walaupun dia ni Hasan Ar-Rimau orang Melayu, tapi dia stay mendakwa Imam Mahdi. Dan pengikut dia pun percaya terhadap kenyataan Hasan Ar-Rimau ni. Yang terakhir, zikir lepas waktu maghrib, isyak dan subuh adalah mengagungkan ayah pin. Kenapa mengagungkan ayah pin? Kerana Hasan Ar-Rimau ni merupakan murid kepada ayah pin lah. Maksudnya mengagungkan ayah pin ni, ada zikir-zikir dia, zikir-zikir yang mengagungkan ayah pin. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Diaudin bin Rosli, nombor metrik 049848, akan menyambung mengenai fatwa terhadap ajaran sesat, iaitu pada ajaran sesat Hasan Ar-Rimau. Baik. Pada tahun 1980, Fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah mengeluarkan fatwa bahawa ajaran tarikat Zikrullah Hasan Ar-Rimau adalah salah dan menyeleweng, dan ianya menjejaskan iman seseorang Islam yang mempercayai dan beriktikad dengannya. Orang-orang Islam yang mempercayai, menerima dan beriktikad dengan pengajaran itu wajib bertaubat kepada Allah SWT serta kembali kepada pengajaran dan jalan Islam yang sebenar. Seterusnya, pada tahun 1981, Majlis Fatwa Negeri Terengganu pula mengeluarkan fatwa bahawa ajaran tarikat Zikrullah Hasan Ar-Rimau ini adalah salah dari segi ajaran Islam dan membawa kepada kekufuran. Baik, kemudian pada tahun 1986, Majlis Ulama Kelantan telah mengeluarkan fatwa sekali lagi dengan lebih tegas disebabkan penyebaran ajaran yang membimbangkan. Ajaran tarikat Zikrullah Hasan Ar-Rimau ini dilihat menyentuh ketuhanan Allah SWT, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kesucian Al-Quran. Dengan rasminya, Majlis Ulama menfatwakan ajarannya adalah menyeleweng daripada akidah suci Islam yang boleh membawa kepada kekufuran. Jemaah ulama secara tegas berpendapat Hasan Ar-Rimau adalah penganut dan penyebar ajaran salah. Kemudian pada tahun 1995, Kerajaan Negeri Selangor telah mewartakan fatwa terhadap ajaran tarikat Zikrullah Hasan Ar-Rimau dan Ayah Pin didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu. Orang-orang Islam di mana-mana jua berada yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran tarikat Zikrullah Hasan Ar-Rimau dan Ayah Pin hendaklah meninggalkan ajaran itu dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun 2007, Kerajaan Wilayah Persekutuan telah mewartakan fatwa bahawa ajaran tarikat Zikrullah Hasan Ar-Rimau dan Ayah Pin didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, orang Islam dilarang mengamalkan ajaran itu dan menyebarkannya, dan orang Islam yang telah mengambil ijazah
dan mengamalkan ajaran tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Hafin di mana-mana jua berada, hendaklah segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Berikut adalah antara fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Islam di negara Malaysia terhadap ajaran tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesimpulannya, ajaran Hasan Anak Rimau merupakan ajaran sesat dan wajib kita sentiasa berhati-hati agar kita tidak terjerumus ke dalam ajaran sesat tersebut. Oleh itu, institusi agama sangat berperanan dalam membasmi ajaran sesat. Di Malaysia, seluruh negeri mempunyai Jabatan Agama Negeri. Bahkan institusi agama negeri tersebut dinaungi oleh duli-duli yang maha mulia Sultan atau Raja. Selain itu, institusi pendidikan juga mempunyai peranan penting dalam membasmi ajaran sesat. Di sinilah bermula worldview atau pandang dunia ahli masyarakatnya. Sekiranya pendidikan itu adalah yang terbaik, iaitu Islam yang sebenar, maka hasilnya juga adalah yang terbaik. Sekian saja daripada kumpulan kami. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang datang daripada kumpulan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.